Sejuk, tuan-tuan. Saya biasa mengalami keadaan yang saya sebut tu, kita pernah mengalami. Di mana tu? Ni. Di Syria, pernah kita dengan banjir salji. Rumah, mereka akan buat rumah yang agak tinggi sikit daripada lantai luar. Standby, kok ada musim yang macam tu. Kalau kata rendah-rendah paras jalan raya di luar, biasanya, memang kalau salji lebat, terkurung dalam rumah. Tak boleh tolak pintu. Pintu rumah tak boleh tolak. Salji. Salji dia naik dekat jalan raya tu, 3-4 kaki, dia sendai pintu, tolak macam mana? Duduk dalam rumah. Jadi saya masa di sana dulu, saya sewa macam-macam jenis rumah. Ada yang sama parah dengan lantai jalan, ada yang agak tinggi, naik tangga begitu. Jadi kita ada pengalaman yang apabila nanti bila musim salji lebat, kita tak gaduh kalau kita nak keluar juga. Tapi tak ada pengajian. Hanya kita nak beli barang dapur, boleh keluar. Pijak-pijak tuan-tuan, ya Allah, perung. Pijak-pijak tu tenggelam, parah paha. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita selesai membasuh kedua kaki kita, dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan betismu. Yang ni, supaya apa dia? Supaya betul-betul yang kita sebut sebagai kesempurnaan wuduk. Lebih daripada basuhan yang kita sebut, setakat mana tadi tersebut? Mata kaki atau buku lali. Kat situ, paras tu, ke tempat itu adalah yang disebut sebagai fardu wuduk. Bahkan Nabi suruh lebih daripada had basuhan, supaya kita dapat cahaya gilang gemilang akhirat besok. Seperti mana tersebut dulu, semasa membasuh kedua tangan. Betul? Sehingga melepasi siku. Namun, ada sahabat yang bila Nabi sebut begitu, dia basuh sehingga atas daripada paras bahu. Dan Abu Hurairah, dia basuh sampai ketiak. Sampai kepada ketiak dia. Dia basuh daripada ujung jari sampai sini. Sekali. 2 kali. 3 kali. Habis kanan, dia basuh sini. Ini bagi yang ketiak tak berapa harum, elok buat. Sekali angkat, orang pengsan, tu hang kena buat. Nampak? 2 dalam sekali hang basuh ketiak, sekali. Yang ni pun insya-Allah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni bila basuh kaki pula, dianjurkan sehingga sampai ke pertengahan betismu. Setakat tu sudahlah. Jangan duk lajar pula. Habis sampai ke paha sekali. Dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh atau engkau sapu 3 kali. Ingat daripada mula, kawasan mana, kat mana, anggota mana yang sapu-sapu, yang mana basuh-basuh, secara 3 kali berturut-turut. Apabila engkau telah selesai ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berikutnya adalah apa dia? Doa setelah berwuduk. Doa setelah berwuduk ini campur beberapa riwayat. Imam Ghazali letak di sini campur beberapa riwayat. InsyaAllah saya tangguh itu dulu. Sebab apa? Sebab saya akan cuba untuk mengetengahkan dalil
Kat mana yang kata riwayat pertama, kat mana riwayat yang kedua. Sebenar ni 1, 2, 3 ni kita tengok kan. 1, 2, 3 sambung belah, sambung kosrat sebelah 4, 5, 6, 7. 7 baris. Atau kita kata 6 baris tengah. Sebenarnya ada beberapa riwayat di sini. Dia bukan main dalam satu hadis. Beberapa riwayat yang dicantum-cantum. Jadi kita akan sebut nanti insya-Allah riwayat mana yang sahih, mana yang mungkar, mana yang dhaif daripada doa-doa ini. Saja kita nak sebut kan, supaya kita dapat penambahan ilmu kan. Ramai sekali semua bukan satu riwayat tetapi pelbagai riwayat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, suka saya baca di sini ada satu hadis yang tadi kita sebut, apa dia, berkaitan dengan kesempurnaan wudu. Iaitu sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ala adullukum ala ma yamhullaha bihil khataya?" Artinya, mahukah kamu aku tunjuk suatu yang dapat menghapuskan beberapa kesalahan, wa yarfa'u bihid darajat, dan boleh mengangkat darjat-darjat kamu. Kesalahan kamu dihapuskan, darjat kamu diangkat. Mau tak mau aku nak habaq. Macam tu lebih kurang maksud daripada sabda Nabi. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat jawab, bahkan kami mau wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Yang pertama, apabila ini kamu buat, kesalahan kamu Allah Ta'ala akan hapuskan. Waktu yang sama, darjat kamu di sisi Allah Ta'ala terangkat. Apa dia? Sempurnakan wudu. Isbaghul wudu. Sempurnakan wudu. Pertama tu. Macam mana nak sempurnakan wudu? Ini kita dah sebut dengan panjang lebar berminggu-minggu. Bukan minggu lah, berbulan-bulan. Sebab apa? Sebab kuliah kita main bulan-bulan. Begitu. Ada bulan yang saya tak main. Kan? Jadi yang kali ini pula ganti yang saya tak main. Begitulah seterusnya. Sempurna wudu. Maksudnya, basuhan itu betul-betul basuh, yang sapu itu betul-betul sapu seperti yang kita sebut tadi. Melepasi daripada had, supaya kita tidak rasa ragu-ragu dan was-was. Kan? Adab mengguna ayak dan sebagainya. Itu yang kita dah sentuh berkaitan dengan bagaimana wuduk kita boleh sempurna. Kan? Tak kalut, tak cepat. Kan? Bermaksud wuduk kita sebelum daripada masuk waktu. Kalau dah masuk waktu, kita ambil semayang, mesti nak cepat. Mungkin antara sebab dia takut tak dan nak semayang qabliyah, antara sebab tu. Tu dia cepat. Jadi bila cepat biasanya tidak sempurna. Itu je. Bila cepat dia tak sempurna. Jadi kita nak yang pertama sekali iaitu menyempurnakan wudu. Ada sambung lagi. Alal makarih. Alal makarih. Isbaghul wudu'i alal makarih. Ini memang hebat. Iaitu menyempurnakan wudu dia, dahlah wudu tu sempurna. Alal makarih, saat-saat atau ketika dia tidak boleh nak menyempurnakan wudu dia. Pasal apa? Saja dia tak mau. Bukan dia tak mau, tetapi keadaan mungkin sulit. Contoh dia apa dia? Contoh dia, tapi kita ni alhamdulillah duduk di Malaysia. Kita bukan negara kategori panas. Alhamdulillah, cuaca lembap kita. Bukan cuaca kering. Cuaca kering apa beza dia? Cuaca kering ni, kering, kiranya kipas pun tak guna. Kipas pun tak guna. Pasal kau panas, kan? Kita ni lembap. Bila lembap ni rasa panas sikit, buka kipas selesai. Tapi tempat yang kering, dia bukan yang lembap, panas dia, ya Allah. Kan?
Tak usah biar macam tu lah, biar macam tu. Sehari dengan peluh keluar itu, dia boleh sejuk badan kita. Guna kipas pun lagi panas. Tuan-tuan, saya duduk di Pakistan, saya tahu. Pasang kipas, ya Allah, dia keluar lagi banyak peluh daripada yang tadi. Biasa pasang, panas. Jadi, itu salah satu contoh yang ulama' bagi tahu, apa ni, ketika mana yang kita payah nak bagi elok uduk kita. Bila panas, kan? Bila panas, kita nak sentuh air panas. Lagi macam mana kita nak ratakan elok-elok, nak basuh, kan? Nak lebih-lebih, nak lebih apa, kena ke tempat dia pun kita dah rasa tak selesa. Kan? Tetapi dia lawan juga. Dia berhadapan juga dengan tenang. Kan? Seakan macam dia beruduk di tempat yang bukan air tu panas. Kan? Ataupun ketika sejuk. Oh tuan-tuan, sejuk. Sejuk Ustaz. Sejuk Ustaz. Tak Ustaz tak rasa sejuk. Kami rasa sejuk. Memang sejuk kita sejuk subuh biasa je. Setengah orang subuh pun keluar peluh. Kan? Jalan-jalan mercik peluh dia. Hamil api ya. Hamil api. Peluh keluar. Begitu. Maksud sejuk ni sejuk yang ada salji di luar. Oh, negara 4 musim. Kan? Sejuk. Tuan-tuan. Kan? Saya biasa mengalami. Kadang-kadang yang saya sebut tu, kita pernah mengalami. Kan? Di mana tu? Ni. Di Syria. Kan? Pernah kita dengan banjir salji. Kan? Rumah, mereka akan buat rumah yang agak tinggi sikit daripada lantai luar. Standby, kok ada musim yang macam tu. Kalau kata rendah-rendah parah jalan raya di luar, biasanya, memang kalau salji lebat, terkurung dalam rumah. Tak boleh tolak pintu. Pintu rumah tak boleh tolak. Salji. Salji dia naik dekat jalan raya tu, 3-4 kaki, dia sendai pintu, tolak macam mana? Duduk dalam rumah. Kan? Jadi saya masa di sana dulu, saya sewa macam-macam jenis rumah. Kan? Ada yang sama parah dengan lantai jalan, ada yang agak tinggi, naik tangga begitu. Jadi kita ada pengalaman yang apabila nanti bila musim salji lebat, kita tak gaduh kalau kita nak keluar juga. Tapi tak ada pengajian. Hanya kita nak beli barang dapur, boleh keluar. Kan? Pijak-pijak tuan-tuan, ya Allah, perung. Kan? Pijak-pijak tu tenggelam, parah paha. Perung tu dia langgar pula. Tuan-tuan keluarlah, beli siap-siap. Tu cerita dia beli siap-siap. Kan? Tahu dah, pengumuman cuaca, abang-abang, penuh kedai-kedai pakai beli siap-siap. Kan? Nak keluar tak boleh keluar macam tu. Gitulah. Jadi ketika itu boleh duduk bayang, Ustaz, perik Ustaz, ambil semayang Ustaz. Sejuk dia, kita tempuh air tu macam kita tempuh api tu. Sejuk sungguh. Sejuk. Macam ada karan tu. Begitu. Sejuk. Jadi susah kita nak sempurnakan uduk kita. Tetapi bolehkah kita nak uduk dengan air panas, dengan air sejuk? Janganlah. Sekira kalau membahayakan kesihatan kita, jangan. Kan? Sekurang hukum dia makruh. Maka macam mana nak buat? Air panas sejukkan dulu. Yang sejuk suamkan dia. Jadi sebab itu kita bila nak ambil air semayang, kan? Ketika yang salji lebat tu, kita jerang dulu. Tak ada air, kan? Tak dalam cerek, pergi jerang dulu. Kan? Agak-agak dia suam macam tu, baru ambil air semayang. Kena mandi wajib. Teruk. Kan? Sungguh. Lepas cerek kita tak ada periuk besar. Ada periuk besar tak apa. Tak air dalam periuk tu kita duduk dalam periuk. Yang ni masak sikit. Nuluak nu kuih duduk cerah. Siapa cerah Ustaz? Mangkit lah awal. Nak mangkit awal apa sejuk. Duduk dalam selimut seronok. Pergi pasal mangkit lah. Nak kena mandi pula. Itulah dia.
Ni cerita dia apabila kita beruduk dalam suasana yang macam tu, yang panas-panas, yang mana sejuk-sejuk, tapi kita boleh melakukan dengan sempurna. Sabab nak kena jerang ayak. Kalau nak bagi dia sejuk lah sikit, ambil masa. Namun ketika yang sulit macam tu, wuduk kita tetap sempurna. Ini salah satu penyebab kepada Allah Ta'ala akan hapuskan semua dosa kita, kesalahan. Maksudnya yang kecil-kecil bukan dosa besar. Dan Allah Ta'ala akan naikkan darjat kita di akhirat besok. InsyaAllah, saya rasa setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silap kurang saya tertangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.